Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita akan teruskan pembelajaran kita dalam tajuk set. Kalau sebelum ni kita dah mengenali dalam matematik ni, kita sebut sebagai set. Tapi dalam perbualan harian kita, kita sebut kumpulan ataupun geng ataupun kumpulan barang-barang yang sama jenisnya. Contohnya bila ayah dan ibu kita pulang daripada pasar raya membeli barang-barang yang banyak, maka barang-barang tersebut kita akan susun mengikut kategori-kategori, set-set dia atau geng-geng dia. Ada barang yang kita letak di bilik air macam sabun, shampoo dan sebagainya. Ada barang yang kita letak di dapur, sayur, ikan ataupun perkakasan dapur. Ada barang yang kita letak dekat tempat baby kita kan, pampers, susu dan sebagainya. Itu dalam kehidupan seharian kita, set ataupun kumpulan barang-barang, benda-benda ataupun huruf-huruf dan sebagainya. So hari ini kita nak belajar menghuraikan suatu set. Dia ada 3 kaedah, 3 cara penyenaraian. Yang pertama perihalan, yang kedua penyenaraian, yang ketiga tata tanda pembinaan set. Okey, kita lihat yang diberi kepada kita. Ini dalam soalan. Soalan akan bagi benda ni dan dia minta sama ada dia minta kita perihalan secara perihalan atau penyenaraian atau tata tanda pembinaan set. Okey. Yang diberi kepada kita adalah nombor ganjil yang kurang daripada 10. Nombor ganjil yang kurang daripada 10, cuba kita senaraikan dulu. 1, 3, 5, 7 dan 9. Okey. Pertama sekali dia minta kita satu set ni, satu geng ni, geng-geng huruf ganjil yang kurang daripada 10 ni, dia minta kita buat menghuraikan secara perihalan. Perihalan ni secara umum. Contoh, bila kita nampak seorang pelajar, kita nampak beberapa orang pelajar dekat padang. Itu pelajar mana tu? Itu adalah pelajar kelas 2 dinamik. Contoh. Kemudian ataupun kita lihat barang-barang yang berada di atas meja kita. Itu barang apa tu? Itu adalah alat-alat tulis. Maksudnya dia menceritakan geng tu geng apa ataupun kumpulan tu kumpulan apa, barang tu barang apa, secara ringkas sahaja. Okey, sebelum kita buat perihalan, kita kena namakan dulu kumpulan ni. Kumpulan atau satu set nombor ni kepada satu huruf. Kita guna satu huruf. Okey, kita nak guna apa ya? Ini kumpulan ni, kalau kita nak guna nombor ganjil yang kurang daripada 10, so nama kumpulan tu terlalu panjang, nama set tu terlalu panjang. So kita wakilkan kepada huruf, saya pakai Q lah. Okey, sekarang ni kita nak guna perihalan. Macam mana kita nak bagi tahu Q ni siapa? Q ni geng mana? Kumpulan apa? Set apa? So kita boleh gunakan jawapan dia kat sini. Q. Kita mula dengan nama kumpulan tu. Q ialah set. Biasanya bahagian perihalan ni dia ada perkataan set tu, kumpulan tu. Q ialah set nombor apa? Tengok sini. Nombor ganjil. Nombor ganjil. Salin balik apa penyataan yang dia bagi? Yang kurang daripada 10. Siap. Okey, perihalan adalah menceritakan set tu set apa, tu kumpulan apa, itu barang-barang apa, secara umum. Perihalan secara umum. Okey, kita pergi kepada bahagian yang kedua. Kalau soalan minta buat ataupun huraikan set ini ke dalam bentuk penyenaraian, secara penyenaraian, kita pernah dengar perkataan senarai, senarai barang, senarai nama pelajar-pelajar cemerlang, senarai pemain bola. Biasanya senarai ni, kalau sebut senarai maksudnya dia lebih detail. Satu persatu akan disebutkan. Senarai barang yang perlu dibeli. Kunyit, beras, telur, timun, semua akan disebut satu persatu. Senarai pelajar-pelajar kelas 3 Adil. Faizal, Yusof, Amin dan sebagainya. Semua akan disebutkan. Itu penyenaraian. Jadi ke 1, 2, 3, 4, 5. Ke-5 nombor ni perlu ditulis kalau dia minta penyenaraian. So macam mana nak tulis dia? Q. Q
Q ni adalah nombor ganjil yang kurang daripada 10. Nama geng dia sama juga. Kita buat sama dengan, kita buka kurungan. Kurungan dia macam ni bukan kurungan biasa. Bukan kurungan macam ni, bukan. Kurungan dia macam ni. Macam tu. Yang ni betul. Kurungan. Lepas tu kita senaraikan. Kalau boleh ikut turutan lah, dia bagi dia kemas. Biasa senarai barang dapur dia ke bawah je kan. Senarai player dan sebagainya. Tapi kalau dalam tajuk matematik set ni, cara nak senaraikan adalah secara mendata. Kita susun lah 1, 3, 5, 7, 9. Lepas tu kita tutup. Baru dapat markah yang penuh. Okey, yang ketiga, penyenaraian senang nampak dia tak ada banyak bercakap, tak ada banyak ayat ni, cuma dia banyak simbol terus nombor. Straightforward, tapi disenaraikan satu persatu. Kemudian tata tanda pembinaan set, macam mana cara nak buat dia? Sama juga, Q juga. Q dengan buka kurungan juga. X. Okey, tata tanda pembinaan set ni lebih kepada menerangkan ciri-ciri nombor ni. Kalau perihalan, cerita tentang geng tu geng siapa, kumpulan tu kumpulan siapa, tu set apa. Tapi kalau tata tanda set menceritakan tentang ciri-ciri nombor ataupun ahli-ahli ataupun kita panggil unsur-unsur dalam kumpulan ini. X kita letak, ini memang standard dia lah, X. Okey, untuk semua soalan letak X. Yang tadi kita cerita pasal Q, kumpulan ni, X ni benda yang kat dalam ni. Okey, X ni mungkin 1, mungkin 3, mungkin 5, tapi secara umum lah. Okey, X di mana X ialah X ialah nombor ganjil dan dia ada dua syarat kat sini kan, ciri-ciri ahli-ahli ni. Pertama nombor ganjil, dan yang kedua, apa lagi syarat dia? Dan X juga lebih kecil daripada 10. Okey, itu adalah perbezaan perihalan, penyenaraian dan tata tanda pembinaan set. Kita ulang balik, perihalan ni adalah secara umum. Q ni kumpulan bagi nombor-nombor ni lah. Q ni kumpulan apa? Kumpulan atau set nombor ganjil yang kurang daripada 10. Kalau secara penyenaraian, kita letak huruf. Huruf ni adalah mewakili kumpulan ni. Okay, dan kita senaraikan satu persatu. Buka kurungan, ada koma, setiap unsur dan tutup. Dan tata tanda pembinaan set, kita tuliskan ciri-ciri bagi nombor yang berada dalam kumpulan ni. Biasanya start dengan macam ni. X. X ni contoh X ni kita tukar dengan nombor 1. 1 ialah nombor ganjil dan 1 lebih kecil daripada 10. Maksudnya yang ni pernyataan ni sesuai untuk semua nombor. Okey, saya letak 9. X ni tukar kepada 9. 9 contohlah. Sini X, tempat X ni jadi 9 9. 9 ialah nombor ganjil, betul? Dan 9 lebih kecil daripada 10. Okay, nak letak apa? 7 pun sama juga. Ini lebih kepada menceritakan ciri setiap nombor ini secara keseluruhan lah. Maksudnya kalau nak ganti nilai pun tidak ada masalah. So diharap pelajar-pelajar dapat membezakan cara menghurai satu set, perihalan, penyenaraian dan tata tanda set.